Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina al-mustafa al-mukhtar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin وَجَعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَالْمُتَّقِينَ رَبِّي يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَمَّا بَعْدُ. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Telekom, lagi diraikan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia lagi dimuliakan tuan-tuan imam, para tetamu-tetamu Allah, sedang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ni Allah taala masih lagi memberikan kepada kita ruang, kelapangan masa untuk sama-sama kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bila cerita kata makna syukur, iaitulah wa a'malu bi a'malil jawarih. Orang yang mengamalkan segala kebajikan itu dengan segala anggota badan yang ia miliki. Ini kata tanda syukur. Bagi siapa? Bagi seorang orang-orang yang benar-benar pada diri dia ada sifat-sifat, iaitulah golongan-golongan yang bersyukur. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala beri kat kita ni, kita guna untuk tujuan kebaikan antaranya. Bukan bila mana kata syukur takat di mulut ya, tak zahir pun melalui perbuatan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala pilih kita antara orang-orang yang pada dirinya itu menyempurnakan agama Islamnya. Apa dia? Macam mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada kesempurnaan Islam seseorang itu, Nabi kata tarkuhu ma la ya'ni, ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi hak kita buat ni bermanfaat. Bukan takat manfaat pada dunia kita, bahkan akhirat kita. Ulama kata ada benda dia bermanfaat dunia sahaja, akhirat tak bermanfaat. Contoh lagu mana? Bak main bola. Main bola ni manfaat dia kesihatan. Tapi ada orang hak bila mana apa dia asyik sangat dengan benda tu sehingga akhirnya akhirat dia tak ada manfaat apa pun. Contohlah ni musim bola. Bila mana musim bola, kan ada hak penyokong Arsenal, ada hak penyokong Liverpool, ada hak penyokong MU. Jadi lah duk tengok, kalau kata dalam carta MU paling teruk kan. Pasal apa? Direct kalah. Bila direct kalah tuan-tuan, nak hebat kata apa? Walhal benda tu akhirat ni tak ada manfaat apa pun. Sehingga apa dia? Jadi timbul 2-3 pok. Hak ni pok Arsenal duk meja ujung. Kalau kat kedai makan lah. Kok sini tak tahulah, kok belah kampung lagu tu. Ya. Ada hak passion apa dia? Oh no, geng MU, geng kalah. Geng kalah duk ujung sekali. Gaduh tuan-tuan. Kes bola ya. Walhal benda tu apa dia? Akhirat tak ada manfaat apa pun. Ya. Tapi bergaduh pergi tak tengok siapa. Ada hak setengah pergi 3 hari tak keluar rumah. Malu punya pasal. Dia kata malam ni MU mesti menang punya. Perap MU kalah. 3 hari tak keluar rumah. Allah. Nak abang kata, hak ni kalau tinggal, makna kata apa? Dia menyempurnakan agama dia. Tapi tak ramai lagi orang buat benda yang tidak bermanfaat bagi agamanya dan akhirat dia. Kan?
supaya kes cerai Fazura dengan Fatah Amin. Ada tak? Buat grup lah tu. Oh, aku sokong Fatah Amin. Pasal apa? Pasal memang dok minat pada dia, tak sokong Fazura. Hak ni grup-grup Fazura pula dah. Sedangkan benda tu, kan, hal macam tu tak ada manfaat apa pun, faedah apa pun. Kan. Cuba cari tengok macam mana cara kita ni nak tingkatkan kualiti ibadat kita dan amal kebajikan kita. Hak ni bermanfaat. Ni dok kira nak cari dosa zaman lalu ni. Betul. Zaman dulu, kan, bila mana bak mengumpat ni mulut ke mulut. Allah ni tak gaduh mulut ke mulut pasal canggih sangat teknologi hari ni. Mengumpat pakai tangan. Tangan paling banyak buat dosa. Salah komen dia, siap. Kalau kata baik, dapat kebajikan. Buruk, standby siap. Dalam neraka. Tengok Tok Guru ni, komen. Macam mana hak baru ni. Lepas satu hari ni zaman fitnah, tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ustaz Azhar Idrus kena dah. Ni mai Syekh Zainal Asri pula dah kena pula tuan-tuan. Dia kata anak murid taksub kat Tok Guru. Walhal apa dia? Walhal ni anak murid Syekh Zainal Asri terang siap dah. Dia kata budak-budak dia, murid dia ni, hak mana qasidah hak pitukar lagu Syekhona ni, budak-budak bukannya faham. Jadi dia duk ingat kena lagu ni. Lagu Syekhona pitukar kepada Syekh Zainal Asri. Mai pok-pok Wahabiyah ni kan. Dia kritik taksub sangat dengan Tok Guru dia kata. Padahal tak ada masalah pun, tak jatuh pun taraf syirik, tak jatuh pun tahap kita kata apa dia kufur. Ya. Budak-budak tu seronok nak raih hari kelahiran guru kita Syekh Zainal Asri. Akhir tu pi buat qasidah suara sedap. Dia bila kalau sedap ni asal boleh kan balas lagu apa pun masuk kan. Budak-budak tuan-tuan. Pok-pok Wahabi guna isu ni. Allah. Nak habaq kata apa? Sama-sama pakat kita berjaga, pakat kita beringat. Pasal zaman lah ni zaman fitnah. Cukup banyak fitnah. Antaranya apa dia? Terhadap kalangan alim ulama pada masa kini. Tu. Jadi baik insya-Allah pada malam ni macam biasa kita nak sambung kitab kita, kitab Bidayatul Hidayah, iaitu permulaan dan jalan bagi hidayah. Hidayah apa dia? Hidayah ni satu benda yang mahal. Satu benda yang mana tak semua orang dapat jaga bab hidayah ni. Ya. Tambahan pula akhir zaman ni, nak jaga bukan senang. Ya. Ada golongan apa dia yang Nabi sebut, siang harinya beriman, petangnya kufur. Ya. Hak ni takut. Jadi di sebalik semua itu dia perlukan satu benda yang dapat menjaga iman dia dan hidayah dia. Maka kita nak tengok apa dia cara-cara dan adab-adab di dalam kita nak melaksanakan ketaatan. Maka sambungan pada malam ni insya-Allah muka surat 40. Masih lagi di dalam bab adab-adab di dalam masjid rumah Allah. Muka surat 40. Maka iaitulah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Yaitu kita baca subhana man ittasafa bil izzi wa qala bihi subhana man labisal majda wa takarrama bih subhana man la yanbaghi tasbih illa lahu subhana dzil fadli wan ni'am subhana dzil qudrati wal karam subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya maha suci Tuhan yang memakai segala keagungan dan bermurah dengannya maha suci Tuhan yang tidak layak dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahan. Maha suci Tuhan yang menghinggakan segala sesuatu dengan ilmunya. Ini iaitu apa yang perlu kita ucapkan ketika mana kita berada di dalam rumah Allah. Dan lagi Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Kita minta lagi ke Allah Ta'ala. Wa nuran fi qabri. Wa nuran fi sam'i. Wa nuran fi basari. Wa nuran fi sya'ri. Wa nuran fi bashari.
ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا وأعطني اللهم زدني نورا وأعطيني نورا واجعل لي نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita tengok maksud, ya Allah, jadikanlah bagiku nur cahaya di dalam hatiku, yakni dengan iman dan takwa kita minta ke Allah Ta'ala. Ada di dalam masjid. Nak cerita kata apa? Dalam masjid saja pun dia ada adab dia ada fadilat dan kelebihan yang kadang-kadang kita lupa. Nak habaq kata tahu semua pakat tahu belaka, lupa. Kadang-kadang kita lupa. Pasal apa dia? Sedangkan rumah Allah ni banyak sebenarnya amal ibadat. Kadang-kadang perkara hak kita rasakan kecil sangat pada diri kita, rupanya besar fadilat dan kelebihan dia. Hatta kita datang ke masjid, kita datang ke rumah Allah, salat berjemaah. Ada di sembahyang maghrib, alhamdulillah dapat kan, salat berjemaah. Nak cerita fadilat dan kelebihan sembahyang berjemaah ni pun pahala dia cukup besar. Dan disebut di dalam kitab pedoman sembahyang berjemaah. Pedoman sembahyang berjemaah cerita ada satu kisah seorang ulama, seorang ahli ibadah, seorang salafus salih. Nama dia Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala. Dia ni seorang ulama, seorang ahli ibadah yang banyak menjaga salat berjemaah dia. Tak pernah luput tuan-tuan. Tak pernah kita kata tinggal salat berjemaah pasal jaga. Tapi Allah Ta'ala nak uji dia. Satu hari tu mai tetamu rumah dia. Bila mana mai tetamu rumah dia, sibuk nak layan tetamu, sekalut apa semua tuan-tuan. Tak sedar kata Isyak ni dah masuk dah. Bila Isyak dah masuk, bila mana dia sedar tu, Isyak dah waktu Isyak ni, kemungkinan orang mungkin balik dah daripada masjid. Nak buat apa dah? Kawan sedar dah, tetamu balik dah. Apa yang dia buat? Dia rasakan pada hati dia, dan lagi ikut nak solat berjemaah ni. Kalau kata bahasa kita dia kata bergaduh. Bukan gaduh sungguh, bukan pergi tumbuk tetamu tadi dah. Orang Kedah kata gaduh ni apa dia? Kalut ni. Supaya kita ni mai rumah orang, mai rumah tetamu, mai rumah tuan, mai rumah kawan kita kan, kita ni tetamu, tiba-tiba tuan rumah kalut nak pergi baca ayat, kita kata apa? Tak payah duk gaduh nak buat ayat, bukan nak pergi gaduh. Bukan pergi tumbuk dah, nak habaq kata bergaduh ni apa? Tak payah duk kalut. Jadi bila mana lagu tu, Abdullah bin Umar Al-Qawariri ni kelang kabut pi tengok apa yang berlaku. Masjid, pintu masjid telah ditutup. Pasal apa dia? Pasal orang semua pakat balik dah. Habis dah salat berjemaah insya-Allah. Apa yang berlaku? Dia rasa duka cita. Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala. Duka cita sangat-sangat tuan-tuan. Sedih pasal tak dan berjemaah. Nak habaq kata berapa ramai orang yang tak faham ataupun dia buat-buat tak faham fadilat dan kelebihan berjemaah ni besar sebenarnya. Ya, dia lalu masjid hari-hari lalu masjid tapi singgah dak pun. Dia kata tak apalah, nanti-nantilah boleh buat. Nak habaq kata apa? Fadilat berjemaah ni cukup besar. Pasal tu dia rasa duka cita. Bila rasa duka cita ni, apa yang dia buat? Dia balik rumah, dia salat sebanyak 27 kali. Pasal dia faham pahala salat berjemaah ni 27 darjat. Bisab'i wa 20 darajatan. Tu nak habaq kata 27 darjat kelebihan dan fadilat sembahyang berjemaah. Dia salat 27 kali. Lalu tertidur dalam kitab tersebut. Bila mana tidur ni tuan-tuan, dia mimpi pula dalam mimpi tu. Mimpi apa dia? Dia mimpi dia tengah menunggang kuda. Tapi posisi Abdullah bin Umar ni dia duduk di belakang. Depan dia ada lagi puak-puak ataupun geng-geng yang berkuda. Dalam mimpi tu cerita dalam kitab pedoman yang berjemaah. Dia duduk ligan, tak boleh ligan.
Pasal apa pun tak tahu. Sehinggalah dalam kitab tu sebut salah seorang daripada hak duk depan tadi pusing tengok dia. Dia kata hang tak payahlah duk kalut nak ligan kami pasal hang takkan sampai kepada kami. Pasal apa? Tanya Abdullah ibn Umar Al-Qawariri. Pasal hang ni tadi Isyak ni lambat. Hang tak solat berjemaah. Bukan tak solat Isyak dak. Solat Isyak cuma tak dan berjemaah. Hang tak solat berjemaah. Maka pasal itulah kami di hadapan dan kamu di belakang. Mangkit-mangkit tidur terus dan tuan tak tidur dah. Pasal apa dia? Lagi rasa duka cita main mimpi lagu tu. Mau kalau kita main mimpi lagu tu, Allah mainan syaitan dia tidur balik. Nah, apa kata apa? Ni pasal pada rumah Allah ni sebenarnya besar kelebihan. Itu bab solat berjemaah saja tak masuk bab lain ni fadilat lain. Fadilat macam mana masuk dalam masjid. Niat i'tikaf dulu. Solat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Ni dah. Maka tengok makna. Dan nur di kuburku. Jadi bercahaya kubur seseorang tu. Kita minta ke Allah Ta'ala. Dan nur pada pendengaranku telinga ni. Pendengaran hak Allah Ta'ala kurniakan ni. Dia dengar semua perkara-perkara hak baik. Dan bila mana dengar perkara hak baik ni mudah bagi dia untuk menerima. Dan nur pada penglihatanku. Yakni apa dia? Kebenaran. Bukan cahaya sungguh. Tak kira fikir cahaya mana. Tak nampak pun. Tak jadi pun cahaya spotlight. Dia bukan jenis macam spotlight tu dah. Cahaya nampak baik. Dan nur di rambutku. Dan nur pada kulitku. Dan nur pada dagingku. Dan nur pada darahku. Dan nur pada tulangku. Dan nur di hadapanku. Dan nur di belakangku. Dan nur di kananku. Dan nur di kiriku. Dan nur di atasku. Dan nur di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah aku nur. Dan berikanlah kepadaku sebesar-besar nur. Dengan kemurahan-Mu, Ya Allah. Yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Pasal apa? Pasal kita minta ke Allah Ta'ala beri kekuatan. Pasal kita tak mampu. Dan kita ni, kalau kata mai daripada kekuatan tu, daripada kehendak kita sendiri memang tak akan. Pasal apa dah? Hak nak beri itu hanyalah kepada Allah Ta'ala sahaja kita berserah. Macam mana dalam hadis Nabi SAW sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nakkan dia ni jadi baik, Nabi kata, yufaqihu fiddin, nescaya Allah Ta'ala beri ia faham pada agama. Faham lagu mana? Faham bukan takat dia reti tapi dia tak reti beramal. Tak. Dia faham tapi apa dia? Di sebalik hak dia faham tadi mudah bagi dia pula untuk dia beramal. Dia tahu hak ni fadilah dan kelebihan sekian-sekian hak dia buat tadi ni. Maka apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu, atau berzikir, atau bertasbih, ataupun membaca Al-Quran. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan di ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah perhatianmu untuk menjawab azan. Masuk dalam masjid, tengok masa ni lapang lagi. Masa ni sebelum nak masuk azan ni ada waktu lagi. Nak berzikir ke, nak baca Quran ke, maka peluang hak ni dia gunakan sebaik-baiknya. Cuma bila masuk waktu azan berhentilah tuan-tuan. Ada orang dia tak erti juga. Memang baca Quran ni baik, tapi masuk azan tumpukan, berikan perhatian kepada azan untuk jawab azan. Tak berhenti tu. Kan? Kawan pula ahli taranum suara sedap. Tak berhenti. Ni. Nak habaq kata apa dia? Beza antara adab dengan perkara hak mana wajib kita buat. Hak mana dulu yang perlu kita dahulukan. Jawab azan dulu, maka berhenti dulu daripada membaca Al-Quran. Apabila muazzin berkata Allahu Akbar, maka jawab olehmu seperti perkataannya itu. Dan begitulah seterusnya engkau jawab segala kalimah azan ini
kecuali kalimah hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dua-dua ni, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab apa dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila muazzin melaungkan as-salatu khairum minan naum. Ni pada salat subuh, ya. Salatu khairum minan naum, sembahyang lebih baik daripada tidur. Di dalam azan sembahyang subuh, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi takat sadaqta wa bararta pun tak apa dah. Ya. Kalau tak ingat contoh, takat tu pun tak apa dah, sadaqta wa bararta. Siapa yang menambah as-salatu khairum minan naum ni? Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya. Bila mana dia tambah, dia tanya persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi setuju. Ihtimam di atas apa yang ditambah tadi ini oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan apabila engkau mendengar iqamah, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada perkataan qad qamatis salah, artinya sembahyang sudah dekat didirikan. Kita dengar qad qamatis salah, muazzin atau Bilal ucap, kita pun sunat bangun, standby, siap-siap untuk salat. Ada orang dia tak faham, dia tunggu sampai habis iqamah baru nak bangun. Dak pun dengar qad qamatis salah tu dia kok belah ni tak jumpa lah, kok belah kampung aku tu lah. Sembahyang Jumaat hari ni. Nak habaq kata, mahang tadi hujan tuan-tuan. Bila mahang hujan, nak habaq kata, saf ni memang cukup 40 orang. Syarat sembahyang jemaah, syarat sembahyang Jumaat lah. Memang tak ramai hak mai. Dah lah tak ramai hak mai. Tok bila kata qad qamatis salat, qad qamatis salah, cukup. Aku bila tu imam kata usalli fardal jumu'ati rak'ataini imama lillahi ta'ala, benderu lari masuk dalam masjid. Macam lembu kalau nak masuk kandang. Hak lagu tu nak habaq kata pasal apa? Pasal tak faham. Bila habaq kata qad qamatis salah ni, standby siap mungkin. Pasal apa? Untuk buat saf, dirikan saf, nak sembahyang ni dak. Pasal tu nak habaq kata dalam bab saf ni saja pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tegah tak tegah Rasulullah ni. Bila mana sah tak sama, Rasulullah marah. Kita dengar cerita macam mana ada seorang sahabat ketika mana nak buat sah. Hak ni cerita dalam medan peperangan. Bila mana saf ni, sahabat ni dia lalai pada masa tu. Nabi cucuk perut dia dengan tongkat dalam cerita riwayat. Tak sengaja, bukan Nabi sengaja buat. Hak kita dengar cerita macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dekat-dekat sebelum Nabi nak wafat, Nabi kata, ada tak salah apa-apa aku ni kepada kamu semua? Sahabat hak kena cucuk perut dari ni angkat tangan, ya Rasulullah, ada. Tak puas hati. Dia kata apa dia? Apa yang kau buat? Nabi tanya. Dia kata, engkau telah cucuk perut aku sehingga menyakitkan aku. Lah ni aku nak balas balik. Sahabat pakat geram, pakat marah. Biar betul ya Rasulullah ni tak larat, tak sihat. Nak balas balik kat Rasulullah. Bila mana lagu tu, sahabat ni cakap, tapi ya Rasulullah, engkau cucuk perut aku masa tu, aku tak pakai baju. Dan aku nak balas lagu tu juga. Kamu tak pakai baju, aku balas balik perbuatan kamu. Sahabat-sahabat Umar Abu Bakar pakat geram. Nabi kata biar. Bila mana lagu tu, tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia pergi sungguh. Nabi buka baju, Nabi selak baju Nabi. Apa yang dia buat? Dia buat sungguh Tak, bukan buat sungguh. Dia pergi dia kucuk perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang ni, sahabat ni diharamkan bagi dia neraka. Nak habaq kata apa dia? Sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi dah itu, yang Nabi cucuk perut dia tu sebab apa dia?
Sebab nak cerita kata apa dah? Pentingnya untuk kita meluruskan saf yang betul ketika mana salah satunya apa? Nak habaq kata lagi-lagi solat ni kena elok saf. Ni duk tak sama. Ada hak setengah saf lebih kurang kita kata ulat bulu ya. Ya, tak ulat bulu lagu mana? Ya. Belah kanan lebih, belah kiri kurang. Wah, tu nak habaq kata payah dalam bab saf ni. Maka jawab apa? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Artinya mudah-mudahan Allah Ta'ala mendirikannya, yakni sembahyang dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Dan apabila engkau selesai menjawab azan, yakni azan subuh, maka baca olehmu akan doa, Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salatik wa aswati du'atika wa idbari lailik wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadin al-wasilah wal fadilah wad darajatir rafi'ah wa ba'athu al-maqaman mahmudan alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hadir waktu salatmu ini, dan ketika terdengar suara panggilanmu, dan ketika lenyapnya malam dan datangnya siang, supaya engkau memberikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, kedudukan yang paling tinggi di dalam syurga, dan kelebihan serta darjat yang tinggi. Dan engkau kurniakan kepada baginda maqam tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, wahai Tuhan yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Ni kita baca doa ni. Ya. Pasal apa dia? Pasal bila mana kita ni kalau kata Allah Ta'ala tak beri, kita sendiri tak boleh mangkit untuk dirikan solat. Pasal apa dia? Pasal kalau kata kita rasakan kita hebat, kita rasakan kita mampu, dak. Sebenarnya kita bergantung kepada Allah. Maka bila mana kita nak buat amal apa pun kebajikan, semuanya atas kehendak Allah. Maka baca doa ni supaya apa dia? Supaya kita antara orang yang terpanggil dengan suruhan. Dan kita mohon supaya Allah Ta'ala ni letakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat maqam yang terpuji. Dan apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu, kemudian jawablah azan seperti susunannya yang tersebut tadi. Kan, duduk tengah-tengah sembahyang sunat ni, tiba-tiba dengar azan. Selesai dulu sembahyang sunat tadi. Tu, jangan dok berhenti serta merta pula. Contoh mangkit sebelum subuh pukul 5. Lah subuh awal. Bila mana mangkit sebelum subuh dok buat tahajud antaranya. Tengah-tengah dok solat tahajud ni. Dekat dah kita kata nak habis dah. Al-Fatihah rakaat kedua. Perak tu bila azan dia berhenti serta merta. Jangan. Maka kata kita teruslah. Maka habis tu barulah jawab azan seperti susunan yang tersebut tadi. Dan apabila imam mulai takbiratul ihram dalam sembahyang fardu, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti perbuatannya sahaja. Antara fadilat hak besar juga apa dia? Bila mana kita ni makmum dapat mengangkat takbiratul ihram bersama dengan imam. Cerita juga dalam kitab pedoman sembahyang berjemaah macam mana Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu ni tuan-tuan kita tahu dia ni siapa dia. Dia antara sahabat yang Nabi jamin syurga kepada dia. Ada cerita yang diceritakan dalam kitab pedoman sembahyang berjemaah macam mana Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu an. Satu ketika, satu saat dia luput daripada takbiratul ihram bersama dengan imam, terlewat sikit.
Bukan kita kata tinggal, bukan kata luput jemaah, dak terlewat sikit. Sebab apa dia? Tak dan angkat takbiratul ihram bersama dengan imam, sebab dia pada masa tu kalut. Diceritakan macam mana ada rombongan daripada Mesir ni 200 ekor unta berserta barang dagangan. Wak mai ke tempat Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Wak mai pasal apa? Kan dia seorang ahli bisnes, kita kata orang perniagaan. Jadi mai tu pula kena gaya dalam tempoh urusan jual beli tadi ni, masuk waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, nak selesai dulu urusan ni, selewat sikit, maka dia rugi. Tak dan angkat takbiratul ihram bersama dengan imam, maka dia pergi mengadu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi maghrib ni saya terlewat, adakah sama? Walaupun saya sempat berjemaah tapi tak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, sama ke tak pahala jemaah tadi ni? Saya dapat tak macam mana orang lain dapat?" Nabi kata tak sama. Kalau lagu tu boleh ke tak kalau saya ni infakkan ke jalan Allah 200 ekor unta tadi ni yang mai daripada pada Mesir ni semata-mata untuk jalan Allah, sama ke tak ya Rasulullah? Nabi kata takkan sama. Tu dia tuan-tuan, 200 ekor unta baru sampai. Ya. Tak gaduh unta kita ni kalau kau belah kampung lembu juga dah. Ya. Seekor kalau kata hak paling lekeh 4,000 lebih. Ya. Hak buat korban ni berapa? Hak korban. Korban berapa? 4,000 lebih. Oh, tara-tara tu 4,000 lebih. Ni 200 ekor ni. Dia kata sama tak? Nabi kata tak sama. Kalau tak sama ya Rasulullah, boleh ke tak saya beri 200 ekor unta tadi ni berserta dengan barang-barang hak ada atas unta tadi ni? Sama ke tidak ya Rasulullah? Nabi kata tak sama. Allahu akbar. Nak abang kata fadilah dan kelebihan. Yang mana apa dia? Kita dapat angkat takbiratul ihram bersama dengan imam ni pun merupakan satu fadilah sebenarnya. Tu. Ni dak bila mana tu imam angkat takbiratul ihram, dia dok kalut tengok muka dia. Dok kalut kelebek jerawat. Ada juga biasa ni. Kan? Elok tu imam habis dah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru nak angkat takbir. Kan? Tadi tu colek gigi dulu. Buat benda hak lara tu, benda hak lain dulu. Kan? Aduh kalau nak pi apa dia silent handphone dulu. Hak sebelum hak masa orang duk azan tadi tak berasa nak silent handphone. Bila mana nak amayang baru duk kalut, duk cari pula dah mana pun nak button nak tekan. Nak tutup data, satgi takut bunyi pula dah. Kok orang rumah telefon. Masa tu jangan. Kan? Pasal apa? Lara perbuatan tadi. Dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat dan adab-adabnya sebentar lagi. Dia nak hurai, nak cerita kat kita apa dia adab-adab ni. Dan apabila engkau selesai sembahyang, maka baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daraka daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram subhana rabbiyal aliyyal a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أهل النعم والفضل الثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Tapi sekadar Allahumma antas salam pun memandang dah lepas sembahyang. Apa makna dia? Ya Allah, berikanlah rahmat dan salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda. Ya Allah, engkau sejahtera dan daripada engkau datang kesejahteraan dan kepada engkau kembali kesejahteraan.
dan masukkanlah kami ke dalam negaramu syurga Darussalam, dan bertambah-tambah berkah-Mu ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Sunat kita baca doa tadi, Allahumma antas salam. Pasal apa? Hak kita cerita dulu. Menurut kata ulama, mendapat salam daripada Allah Ta'ala. Orang yang salat berjemaah, apatah lagi apa dia? Dia mendapat takbiratul ihram dan mendapat saf yang pertama di dalam salat jemaah tadi ni. Dapat salam daripada Allah Ta'ala. Kita cerita dulu macam mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ni, dia mendapat salam daripada Allah. Salam lagu mana? Ada cerita macam mana Khadijah saat dekat-dekat dia nak wafat, berada di dalam keadaan kita kata nazak pada masa tu. Khadijah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya nanti aku akan meninggalkan dunia ni, dan bila mana aku meninggalkan dunia ni, dia kata apa dia? Aku dah tak boleh berkhidmat dan tak boleh untuk aku lakukan apa-apa lagi untuk agama Islam ya Rasulullah. Jadi sebelum aku meninggal dunia ni, sebelum aku wafat ni, aku ada tinggal harta benda aku ni yang boleh engkau gunakan untuk tujuan agama Islam ya Rasulullah. Kalau dah habis dah, maka engkau carilah aku, galilah kubur aku, galilah liang lahat aku, juallah tulang temulang aku seandainya laku ya Rasulullah. Bila mana lagu tu, malaikat naik jumpa Allah Ta'ala. Dalam hadis cerita, bila mana bah jumpa Allah Ta'ala, malaikat ni tanya Allah, tidakkah engkau mendengar ucapan dan kata-kata Khadijah kepada Muhammad? Ya Allah. Allah Ta'ala kata, aku dengar. Bahkan kalau dia tak berkata pun, dia cakaplah hati pun aku dengar. Allah Ta'ala kata kepada malaikat Jibril ni, kamu turun cerita dekat Muhammad bahawasanya aku menyampaikan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Bila mana Khadijah dengar lagu ni, Khadijah jawab, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Kita lepas salat, dapatlah salam. Ulama kata dapat salam daripada Allah, tapi sah pertama lah. Sah pertama dia ada fadilat dia, sah kedua ada fadilat dia. Ni sah pertama kosong lagi, duk kalau buka ruang kat orang lain. Buat sah kedua pula. Ni kecil. Hadut tengok solat Jumaat lah, banyak lagu tu. Depan kosong lagi, dia duk tunggu orang belakang mai. Hak dia duk berhenti, duk kat sah ketiga. Hak dia senang, nak mangkit lagi lepas mayar. Duk kira nak mangkit awal tuan-tuan. Nak habaq kata apa dia? Nak habaq kata rugi. Sedangkan sah pertama ni, ulama kata dapat salam daripada Allah antaranya. Tapi tak ada lah kita dengar siapa Khadijah dengar tadi tu. Kita siapa nak abang kata apa? Khadijah ni pasal Nabi sampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan maha suci Tuhanku, masih lagi makna doa tadi, yang maha agung dan maha tinggi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah seluruh pemerintahan, dan baginya pula segala puji-pujian, dan yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dan dia yang hidup tiada mati, dan dialah yang amat menguasai segala sesuatu. Dan tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, Tuhan yang sangat banyak nikmat dan kelebihan, yang memiliki segala puji-pujian yang baik. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, dan kami tidak menyembah kecuali akan Dia dengan ikhlas. Kami beragama baginya walau dibenci oleh orang-orang kafir. Setelah ini hendaklah engkau membaca doa yang singkat tetapi penuh makna. Sunat je, tapi kalau boleh buat, kita buat kan? Tak boleh banyak pun, sikit pun jadilah. Maksudnya apa dia? Yakni ini dalam hadis cerita, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Doa ni elok kita hafal kalau boleh kan? Kita baca, kita cuba amalkan. Apa ni? Dalam hadis sebut,
doa yang Rasulullah ajak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam ya'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam ya'lam wa as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa as'aluka min khair ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Waktu bila nak baca ni, waktu nak baca doa lepas mayang pun boleh, tak ada masalah ya. Bila mana apa dia? Kita baca doa lain, kita masukkan sekali dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, doa ni. Sampai qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Atakat tu pun tak apa dah. Ya. Dan aku memohon kepadamu akan syurga dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya. Kita baca ayat bawah tu. Baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tiqad. Dan aku berlindung denganmu daripada api neraka dan segala perkara yang dapat menghampirkan aku ke dalam api neraka, baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tiqad. Dan aku memohon kepadamu akan segala kebaikan yang dimohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah berlindung daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa jua keputusan yang Engkau berikan kepadaku daripada segala urusanku, maka jadikanlah akibatnya membawa aku kepada petunjuk. Ada satu lagi doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ini tak ada lah tulisan kita. Ya. Tapi hak ni pendek ya. Boleh juga kita amal. Apa doa hak Nabi ajar? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita minta ke Allah Ta'ala tunjuk kat kita ni, seandainya perkara tu baik, maka baiklah untuk kita terima, untuk kita laksanakan. Macam tu juga hak buruk. Ya. Bila mana hak buruk, kita minta Allah Ta'ala jauh daripada kita. Ya. Ini bila mana mai perkara buruk, hatta kita tahu benda tu perkara buruk, tapi apa dia? Sebab hasutan dan godaan daripada syaitan tadi ni, kita turut serta terjerumuh ke dalam perkara hak buruk tadi. Siapa hak hina tok guru ulama lah. Ya. Bila mana orang kata apa dia? Anak murid ni terlampau taksub sangat dengan ulama ni. Hak cerita Zainul Asri. Tuan guru Syekh Zainul Asri baru ni. Ya. Habis dah. Bila mana apa dia? Akhirnya jadi fitnah kepada tuan guru. Ramai juga hak termasuk sekali golongan-golongan pengumpat alim ulama. Ada komen sekali, dia kata betul juga noh. Buat apa sampai tahap dia kata nak nyanyi lagu ni macam puja-puja pula tuan guru. Tuan Syekh Zainul Asri habaq dah, dia jawab dah, dia kata saya tak suruh buat pun, dia kata birthday ni tak payah dok sambut, tak apa, dia kata dah nak murid nak sambut saya tak apalah. Perak budak-budak tu pergi tukar lagu, Syekh Khona jadi Syekh Zainul Asri. Habislah. Geng-geng Wahabi ni cukup syok duk cari point. Lepas ni siapa pula nak kenal tuan-tuan? Ustaz Azhar kenal lama dah. Ya. Syekh Zainul Asri pula. Lepas ni siapa pula? Baba S panjang. Kenal dah tuan-tuan. Tu nak abang kata ni. Pasal apa jadi lagu ni? Pasal bermula daripada satu umpatan. Bila mana mereka hak terima umpatan ni, hak ni ya,
yang rugi. Pasal apa? Dia terima bulat-bulat, dia terima tanpa mana dia selidik dulu. Adakah hak ni satu fitnah ataupun ada bukti di sebalik apa yang dia lontarkan tadi? Ni rugi. Kan? Baca doa ni. Pasal tu nak cerita, kalau kita nak kaji, nak amal seluruh dalam bab kita kata hak masjid ni saja pun takkan termampu untuk kita amalkan. Pasal apa? Banyak sungguh. Ya, tapi kita cuba buat. Pasal start daripada istiqamah, maka barulah kekal amalan hak kita buat tadi. Mula sikit dulu, ya. Lepas tu tambah lagi, sampailah kita boleh ikut macam mana yang ditunjukkan, macam mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak gaduh kita kata nak habis semua dalam satu hari itu dah. Yang mana adab nak melahirkan ketaatan kepada Allah ni, ya. Salah satu apa dia? Kita mula dengan hak sikit dulu. Baru kita boleh buat semua, ya. Kemudian hendaklah engkau baca doa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak beliau Siti Fatimah radhiyallahu anha. Apa dia? Iaitu ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta birahmatika astaghits wa min adzabika astakhir wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi ibadakas salihin. Artinya, wahai Tuhan yang hidup lagi berdiri sendiri, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Engkau dengan rahmat-Mu. Aku meminta tolong daripada siksa-Mu dan aku berlindung janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku, yakni kepada nafsuku, walau hanya serahkan sekejap mata, dan perbaikilah segala urusanku seperti mana Engkau perbaiki urusan hamba-hambamu yang soleh. Dalam doa lepas solat boleh juga kita baca doa ni, ya. Kemudian baca olehmu pula doa Nabi Isa alaihi salam, iaitu Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amlika naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadika ghairik wa asbahtu murtahina bi'amali fala faqira afqara minni ilaik wa la ghaniya aghna minka ghani. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbar hammi wala mablagha ilmi wala tusallit alayya bidhanbi man la yarhamuni. Doa ni lalu juga kita dengar kadang-kadang tu imam baca kan. Pasal apa? Ni doa yang dibaca juga antaranya oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa sahaja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah engkau hafal doa yang telah kami tuliskan di dalam fasal ad-da'wat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan hendaklah engkau bagi waktumu dari selepas sembahyang subuh tadi sampailah terbit matahari kepada 4 bahagian. Ni apa dia 4 bahagian? Hak pertama doa start daripada sembahyang subuh sampai terbit matahari. Hak kedua berzikir dan bertasbih, dan hendaklah engkau bilangkan zikir itu dengan seutah tasbih. Ketiga membaca Al-Quran. Keempat bertafakur. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Pasal apa? Pasal amalan ni juga merupakan apa dia? Salah satu wasilah dan cara untuk kita ni semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, Khaliq kita, pencipta kita. Jangan kita tinggal. Yang pertama, doa jangan tinggal. Walau sesibuk mana pun kita dengan tugasan kita, dengan kerja kita. Ya. Yang kedua, berzikir. Spare satu tasbih ke apa agak. Sambil dia bawa kereta tu, kita bacakan zikir. Zikir antaranya zikir yang muktabar, zikir yang masyhur yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ketiga, Al-Quran, kita jangan lupa. Keempat, kita bertafakur. Tu.
maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa dan kelalaianmu di dalam berbuat ibadah, kata pengarang kitab, terhadap Tuhanmu. Dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani meletakkan dirimu di hadapan siksaan Tuhanmu yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Dan hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca di sepanjang hari, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab kelemahanmu. Ni macam mana pula kita nak susun jadual kita, waktu kita di dalam wirid apa yang sepatutnya kita baca dan apa yang perlu kita buat jikalau kita luput daripada berzikir. Kalau kata hari tu ni terlupa, tak pun sibuk sangat sampai zikir hak selalu duk amal ni tiba-tiba tertinggal. Ni kan, dia bila start tinggal ni, esok tinggal pula hari kedua dia mula rasa besar dalam bab zikir ni kan. Sama juga macam mana orang hak tinggal baca Quran, tinggal sehari Al-Quran tinggal kita 40 hari. Macam mana duk besar amal hari-hari, tiba-tiba hari tu luput, esok ni dia mula koi duk malas dah. Jadi apa yang perlu kita buat? Sebab apa dah? Sebab kita nak ganti balik, kita nak topak balik dari sebab kelemahanmu. Dan hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat kebaikan kepada orang-orang Islam. Kau hidup panjang ni. Dan hendaklah engkau bercita-cita, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Berhenti dekat ni dulu. Kau hidup panjang ibu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni, kita dapat kebajikan dan kebaikan manfaat di sebalik usaha kita dan ikhtiar kita, iaitu antaranya untuk menjadikan kita ni hamba-hamba Allah yang sentiasa mendapat kebaikan dan rahmat insya-Allah. Antaranya untuk diri saya dan tuan-tuan. Maka takat ni dulu perkongsian kita. Yang baik datangnya daripada Allah, segala kekurangan datang daripada silap diri saya dan kesalahan diri saya, sama ada saya sedar ataupun tidak sedar, saya mohon maaf banyak-banyak. Jadi takat ni dulu, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.